Ketiga-tiga ayat ini tuan-tuan dapat membayangkan kepada kita akan peri pentingnya kita mengawasi setiap agenda, setiap gerak kerja yang dimainkan oleh musuh-musuh Allah. Bagaimana mereka sentiasa bersengkang mata, mereka sentiasa berdaya usaha, mereka sentiasa bersungguh-sungguh untuk memastikan agar kesekalian yang ada pada umat Islam, sama ada akidah dia, sama ada syariat dia, sama ada akhlak dia, sama ada moral dia, sama ada ekonomi dia, sama ada tarbiyah dan pendidikan dia, akan sama sekali dihancurkan oleh mereka. Sekalipun tidak dihancurkan, sekurang-kurangnya mereka dapat menukar bentuk-bentuk acuan baru di dalam pemikiran umat Islam yang mana jauh daripada landasan cara Islam memahami hal tersebut dengan cara yang sebenar. Bila kita mengembalikan semula kepada perkara pokok tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini, tuan-tuan, antara cara hidup yang dicanangkan oleh mereka supaya umat Islam ini mengikuti mereka, apa dia? Mereka mendatangkan ideologi dan bentuk-bentuk pemikiran, yang mana bentuk-bentuk pemikiran ini bukannya berdasarkan kepada wahyu, bukannya berdasarkan kepada sunnah-sunnah daripada Rasul dan Nabi-Nabi sebelum ini, tetapi berdasarkan kepada akal fikiran mereka, berdasarkan kepada rasional dan logik yang dimainkan oleh mereka sendiri. Kenapa mereka mengklaim? Kenapa mereka cipta? Kerana apa mereka menumbuhkan benda-benda ini semua? Kerana untuk menyaingi konsep keagamaan yang dipegang oleh orang Islam, supaya dengan pemahaman-pemahaman yang ditaburkan kepada mereka, ideologi-ideologi yang ditaburkan oleh mereka ini dapat menyaingi konsep agama yang dipegang oleh umat Islam sekarang. Antara ideologi yang dibawa oleh mereka ialah ideologi yang kita namakan sebagai Samawi. Apa dia Samawi? Samawi ialah berbentuk kepada agama yang diturunkan daripada langit, yang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya kalau kita meneliti secara ikhlas dan jujur, adakah orang-orang Yahudi suka sebenarnya kalau dia mengeluarkan kita daripada Islam dan nak minta kita masuk Yahudi? Adakah itu sebenarnya target dan tujuan mereka? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang menjadi cara hidup Yahudi hari ini, apa yang menjadi cara hidup Nasrani hari ini, menjadi ikutan bagi umat Islam, walaupun dia masih kekal sebagai seorang Islam. Semalam saya dah sebut dengan panjang lebar, hari ini tidak menjadi apa-apa bagi mereka dengan setakat pengakuan. Mereka tidak menjadi apa-apa dengan kita menyebut aku Islam, aku beragama Islam. Tetapi yang lebih jauh mereka nak ialah bentuk akidah yang kita pegang sekarang adakah sama dengan landasan sebenar yang diajarkan oleh Allah menerusi nas Al-Quran, ataupun sama seperti yang diajar oleh Rasulullah menerusi sunnah dan teks-teks hadis baginda. Bagaimana pula dengan kehidupan kekeluargaan? Bagaimana pula dengan lifestyle kita? Bagaimana pula bentuk tarbiyah dan pendidikan kita? Adakah sama seperti yang disarankan dan dinasihatkan dalam agama? Atau sebenarnya kehidupan kita sebenar, walaupun sudah nama orang Islam, mengaku beragama Islam, tetapi lifestyle kita memang amat-amat jauh daripada Islam yang diajarkan secara sebenar. Itu sudah memadai bagi mereka. Sebab itu sambungan saya sebut kata Samuel Zwimmer dalam Kongres Missionary 1930-an dulu. Kenapa target bagi Samuel Zwimmer kita lancarkan misi missionaries ini? Bukanlah kerana nak sangat orang Islam masuk Kristian, tapi kerana nak menukar supaya hubungan mereka dengan pencipta, hubungan mereka dengan Allah itu putus.
Itu sudah memadai bagi kita. Bila seseorang hamba yang kita katakan kita semua sebagai makhluk Allah sudah putus hubungan dengan Allah, apa jadi? Kita semua tahu perkara tersebut. Apa akan jadi sekiranya seorang hamba memutuskan hubungan dengan Tuhan dia? Apa akan jadi kita sebagai umat Islam memutuskan hubungan dengan Allah? Apa akan jadi sekiranya umat Islam memutuskan hubungan dengan Nabi? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan agama? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan syariat? Kita semua tahu jawapannya. Dan inilah yang dimahukan oleh mereka. Kerana apa mereka sebenarnya tak mau kita keluar agama masuk Kristian? Sebab mereka tahu dalam amalan dan ibadat Kristian juga sudah lama dirosakkan. Tidak ada beza sama sekali mengeluarkan Islam masuk Kristian, kerana mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang sebenarnya diajar oleh Nabi Allah Isa dulu. Mereka sendiri langgar, mereka sendiri yang tentukan apa saja tentang hukum halal dan haram dalam agama mereka. Mereka sendiri tahu yang ni dah rosak, yang ni dah sesat, minta orang keluar masuk tempat yang sesat lagi. No. Ini bukan menjadi satu kepentingan yang besar. Yang paling besar kita putus hubungan dengan Allah. Bila dah putus hubungan dengan Allah, tuan-tuan boleh fikir dah bagaimana akhlak dan kehidupan seseorang. Bila kita tidak ada lagi penisbahan dan pergantungan dengan apa yang dipanggil agama. Yang ni agama suruh, yang ni agama larang. Yang ni agama suka, yang ni agama tak suka. Yang ni agama kata hak, yang ni agama kata batil. Bila kita putus hubungan dengan Allah, benda ni dah tak ada. Hak selama ni menjadi larangan, kita dah buat. Hak selama ni menjadi suruhan, hak itulah yang kita nak tinggal. Bila mana putus hubungan kita dengan Allah, bila mana putus hubungan kita dengan agama. Dan satu lagi yang mereka bawa ialah ideologi, kalau tadi samawi, yang ni ideologi ardi. Apa dia ideologi ardi? Izm-izm yang dibawa datang untuk menyaingi konsep agama tadi. Dan kita semua sedia maklum, sekularisme dah lama bertapak, pluralisme dah lama bertapak, liberalisme dah lama bertapak, humanisme dah lama bertapak, dan izm-izm sekian banyaknya yang ada. Semua izm-izm ini adalah kred daripada manusia, caturan daripada manusia, yang mungkin di sana bisa adanya kebaikan-kebaikan dan pastinya banyak lompang-lompang kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau setiap izm yang dihasilkan melalui pemikiran manusia yang sememangnya lemah dan kurang, bagaimana bisa kita mengharapkan sesuatu kelebihan datang daripada dia? Kita dah tahu kita manusia ni lemah, kita manusia ni kurang. Tiba-tiba kita create satu sistem, kita create satu perundangan, kita create satu pentadbiran dan pengurusan yang kita harapkan apa yang kita buat tadi boleh lawan agama. Yang kita harap benda tu boleh menyaingi apa yang didatangkan daripada Allah. Tuan-tuan cuba fikir, masuk akal atau tidak? Kita nak lawan satu benda yang didatangkan oleh Allah yang namanya agama, yang namanya syariat. Kita nak lawan, kita nak create syariat baru, kita nak create pemikiran baru, kita nak create cara hidup baru, nak lawan yang Allah datang. Kalau tuan-tuan punya akal yang bersih dan murni, tuan-tuan ada jawapan untuk persoalan ini dengan tegas. Walaupun di sana kita tak pernah nafi, di belakang setiap izm ada ribuan pemeluk, ribuan penganut, ribuan follower. Tetapi tuan-tuan, manusia tidak akan pernah puas sekiranya yang nak dilayan ialah kehendak dan hawa nafsu dia. Buktinya izm tak pernah berhenti keluar. Ini bukti manusia tak pernah puas. Kalau manusia puas, izm yang pertama dah mencukupi dan memadai. Okey, kita katakan ada satu izm yang pertama, nama izm sekian-sekian.
Kalau manusia dapat kepuasan dengan izar tu, tak ada lemah, tak ada kurang, dia tak keluar hal lain. Oi, kami puas hati sungguh selepas meninggalkan agama Islam, menganut izar ni, faham izar ni sempurna, lengkap, komplit, cantik, beautiful. Tapi sat-sat keluar hak izar ni. Pasal apa? Boring lah, ada lemah sini, aku buat izar ni. Hak ni pula boring, lemah ni, izar ni. Lepas tu tak berhenti, hak tu keluar, hak ni keluar, hak tu keluar, hak ni keluar. Ini menunjukkan apa? Barang-barang ni semua ada kelemahan, sampai perlu di-create izam-izam yang lain untuk memenuhi keperluan dan hawa nafsu manusia. Sampai bila? Tetapi kita melihat sejarah bila para nabi dan para rasul, dia berikan kepada manusia melalui panduan wahyu daripada Allah. Semua manusia dalam keadaan selamat, semua manusia dalam keadaan sejahtera, aman dan dalam jagaan Allah. Buktinya bagaimana? Cuba tuan-tuan lihat dalam sejarah Al-Quran, para nabi dan rasul yang selalunya dimusibahkan, yang selalunya dibalakan oleh Allah, yang menjadi pendukung para nabi ke penentang para nabi? Hak Allah duk bala berupa banjir besar, hak Allah duk bala datang kilat, datang buruk, hak Allah bala datangnya ribut padang pasir, hak Allah bala terbalikkan bumi. Allah bala tu, Allah bala ni pendukung para nabi ke penentang para nabi? Mereka adalah golongan penentang para nabi, yang mana mereka ni nak lawan syariat-syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah ni. Sebab apa? Sebab mereka ni rasa mereka ni pandai, mereka rasa mereka ni lebih mengetahui apa yang diketahui dan dibawa oleh para nabi dan utusan Allah ini, sehingga mereka hari-hari nak menyaingi apa yang cuba didakwah dan disampaikan oleh para nabi. Bahkan lebih jauh apa yang berlaku dalam sejarah. Nabi-nabi dihina, nabi-nabi diejek, nabi-nabi ditokmah, nabi-nabi dicaci. Bahkan diberi pelbagai gelaran kepada para nabi. Apa yang diberikan? Ahli sihir, tukang nujum, tukang tilik, peramal tu, sakit jiwa, otak tak betul, miring, sebagainya dituduhkan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam ayat-ayat Allah. Kalau dah benar Allah nak mengutuskan kepada kami seorang nabi dan rasul, tak ada orang lain selain daripada kamu. Ayat ini kerap muncul. Kalau betul Allah nak utus nabi, kalau betul Allah nak utus rasul, tak ada orang lain selain daripada kamu. Ini ayat berbentuk apa? Pelecehan terhadap nabi tersebut. Sebenarnya ayat ini ayat memerangkap mereka sendiri. Kalau betul Allah buka orang lain, mereka terima atau tak terima, atau sama saja.